Oh ya, sampai hayya 'alas shalah. Kesian melur untuk Firdaus. Contohlah kan, tengok drama lagi. Saya tak tengok, saya tahu tajuk aja. Risik pada hati. Ramai orang perempuan tengok risik pada hati. Untuk mana-mana tu cerita tu pasal lelaki kahwin dua. Orang perempuan marah, kenapa tak baik balik? Kesian isteri dia. Walhal dia dekat luar dia lagi dia marah kalau lelaki dia nak kahwin dua. Kan? Macam itulah. Bayangkan, hayya 'alas shalah, mari solat, kita tak dengar pun. Sedangkan pengajaran pertama, bila Allah perintahkan, kita anggaplah azan ni, bila kita dengar panggilan Allah dah sampai. Tu kita kena ingat. Itu sebab signboard dekat depan pintu masjid tu kadang menakutkan. Sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Budak-budak ni lari. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz pengerusi acara yang bahagia Datuk Seri Haji Syed Hamzah bin Syed Pai, Setiausaha Politik Datuk Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Cik Johnny bin Pawi, Ketua Kaum Kampung Buntal, Ustaz Haji Hasibullah bin Roslan, Pengerusi Masjid Darul Muttaqin, Ketua Kuasa Pusat Masjid Darul Muttaqin Kampung Buntal. Semuanya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada malam ini secara fizikal setelah dulu sekali kita bersama-sama secara maya. Hari ini secara fizikal kita berbincang, kongsi, bukan nak ajar sangat, nak kongsi tentang hijrah. Hijrah ini kalau kita tengok seperti mana dalam satu hadis Nabi sebut daripada Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu bergantung kepada niatnya dan setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Kan? Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalaskan sesiapa yang hijrahnya kerana ingin mendapatkan keredaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah untuk mencapai, maka akan mencapailah keredaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya kerana dunia atau kerana menginginkan wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai seperti mana yang dituju. Makna kata manfaat hijrahnya sesuai dengan apa matlamat yang kita letakkan. Jadi hijrah ni apa sebenarnya? Hijrah ini dari segi bahasanya adalah berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Kan? Itu satu, berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Tapi berdasarkan apa yang Nabi juga pernah sebut, Nabi beritahu tak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Tak ada lagi dah. Yang ada cuma niat dan jihad. Malam ini salah satu perkara yang menjadi perjuangannya adalah untuk meruntuhkan masjid. Kan? Bukannya meruntuh untuk apa? Untuk menambah baik supaya dia dapat disesuaikan dengan keperluan masyarakat. Jadi itu pun satu perjuangan, bukan senang. Pelbagai perbincangan, siri perbincangan dah berlaku. Kan? Betul ke tidak? Betul ke saya salah? Kan? Tapi besar masjid ni. Kan? Agaknya lepas ni lagi jadi berapa tingkat kan masjid ni. Kan? Jadi lagi hebat lagi kan. Jadi apa-apa pun
Perubahan itu maknanya Nabi kata tak ada lagi dah penghijrahan lepas Fatuh Makkah, yang ada cuma niat dan jihad. Nak bagi tahu niat pun susah sebenarnya. Niat nak bertukar kepada yang lebih baik pun kadang-kadang susah. Sebab kadang-kadang manusia tak nak berubah ni bukan sebab dia tak nak berubah, tetapi dia tidak nampak sebab keperluan kenapa dia perlu berubah. Kadang-kadang kita nasihatkan pada orang, berubahlah, cubalah berubah jadi baik. Aku okey apa? Kenapa pula? Apa masalah? Tak puas hati sebab dia tak nampak keperluan kenapa dia kena berubah. Dan persoalan yang kedua yang paling besar dalam perubahan adalah sukarnya untuk istiqamah, untuk bertahan dalam perubahan. Kalau kita tengok dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi keluar bukan sebab Nabi takut, bukan Nabi lari, tak. Nabi berhijrah kerana apa? Kerana Allah perintahkan. Jadi itu pengajaran pertama. Lepas ni masyarakat bila dengar je Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus bersedia nak solat dah. Bukannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, tengok TV dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tunggu iklan. Oh ya, sampai hayya 'alas salat, kesian melur untuk Firdaus. Contohlah kan, tengok drama lagi. Saya tak tengok, saya tahu tajuk aja. Risik pada hati. Ramai orang perempuan tengok risik pada hati. Untuk mana-mana tu cerita tu pasal lelaki kahwin dua. Orang perempuan marah, kenapa tak balik-balik, kesian isteri dia. Walhal dia dekat luar dia lagi dia marah kalau lelaki dia nak kahwin dua. Kan? Macam itulah. Bayangkan, hayya 'alas salah, mari solat, kita tak dengar pun. Sedangkan pengajaran pertama, bila Allah perintahkan, kita anggaplah azan ni, bila kita dengar panggilan Allah dah sampai. Tu kita kena ingat. Itu sebab signboard dekat depan pintu masjid tu kadang menakutkan. Sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Budak-budak ni lari dia. Lepas tu belum cerita letak gambar keranda kan, pengusung jenazah tu gambar, ya Allah. Tu belum cerita lagi dekat signboard. Nanti besok buat masjid baru, jangan letak signboard yang menakutkan. Anda ingin ke taman syurga, 300 meter belok kanan. Macam tu baru betul, positif. Malam ni tengok ramai belia ni, malam lain beliau je kan. Anda ingin pahala, terus 300 meter di hadapan rumah Allah. Macam itulah positif. Ini ada satu lagi signboard, masuk, hati-hati, awas pencuri. La ilaha illallah. Kita tengah ambil wuduk, ternampak signboard tu, pandang dalam, nampak orang tunduk. Orang tu bersusun sejadah, jangan-jangan tu pencuri, dia kata. Wah, tu imam tu. Contoh, kita gemar sangat letak ayat-ayat yang negatif kan. Macam itulah. Macam tadi kan, betul lah tadi yang disebutkan oleh tuan pengurusi tadi, adik-adik duduk jangan main-main ya. Tegur elok-elok. Janganlah budak ni tengah berlari apa semua, pergi balik. Kalau nak main-main pergi balik. Sampai tua budak tu tak datang dia, sebab dah kena halau balik, tak datang lah. Kadang-kadang dekat rumah ayahnya semayang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, anaknya panjat, macam ni dah ayah, nak jatuh dah ayah dia. Mak dia, pergi main jauh, jangan kacau ayah ni nak salat. Sampai tua budak tu.
Waktu solat je main jauh-jauh. Waktu solat main jauh-jauh. Dia budak, tarik budak tu, tarik. Cuba ikut ayah. Semana ayah semayang? Cuba buat. Pandai, macam tu lah. Dah dia budak. Lain lah kalau ayah dia tengah semayang, mak dia yang panjat. Itu patut halau. Dia jauh, tak faham bahasa, dah tua. Kalau budak-budak berlari-lari dekat masjid, budak. Lain lah kalau yang besar-besar saya dengan datuk ni, berlari-lari dekat pahal orang tua ni berlari. Siap berdiri balik tiang tu. Imam lalu lecak. Itu patutlah. Ni budak, dia tak faham lagi. Tengok macam ni, bagus adik-adik. Duduk dia diam. Dengar ceramah malam ni. Dapat tengok Samsul debat. Contoh kan. Berubah. Bila Allah suruh, buat. Nabi keluar daripada rumah, nak menunjukkan Nabi ini bukan pelarian. Nabi keluar dengan tahap keliling rumah Nabi, dikelilingi tentera-tentera bersenjata kafir Quraisy, bersedia nak bunuh Nabi. Nabi steady, Nabi keluar. Nabi yakin dengan perintah Allah. Bila keluar, Allah bantu. Yang mana mereka memandang tapi mereka tidak melihat. Nabi ambil pasir tu, Nabi letakkan taburkan dekat kepala salah seorang tentera tu, dan orang tak nampak apa. Bayangkan, sambil Nabi baca, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kan seolah dibina tembok-tembok di hadapan mereka, tembok-tembok di belakang mereka, fala yubsirun, mereka tak dapat melihat. Ada orang kata kalau nak elakkan saman had laju, baca ayat ni. Baca ayat tu. Waja'alna min baini aydihim saddan fahum la yubsirun. Kena jugalah ustaz. Maknanya polis tu dah baca dulu. Ingat polis tak mengaji, polis mengaji, polis dah baca dulu. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Punya Nabi terus, Nabi kemudian bersembunyi kat mana? Di gua ni apa? Gua apa? Gua Sur. Kan? Nabi bersembunyi dalam tu. Ada orang cakap Nabi takut. Tak. Nabi nak susun strategi. Memang Nabi dah rancang nak duduk dalam Gua Sur tu. Sebagai bukti, pada zaman itu tak ada kemudahan telekomunikasi, mana ada WhatsApp, mana ada telefon. Sayyidina Abu Bakar mesej anak dia, Sayyidatina Asma hantar makanan, lapar pula ni. Gusur tau, atas kanan. Tak ada. Sayyidatina Asma pada sebelah malam dia pergi hantar makanan. Bayangkan, dia hantar makanan dengan tahap Sayyidatina Asma pada ketika itu syarat mengandung 9 bulan. Datuk kita pergi tu, Gua Sur tu tinggi tu, nak naik. Tapi sekarang dah ada denai tangga, dia dah ada sikit-sikit. Dulu mana ada? Bayangkan, bukan senang nak tunjukkan perjuangan dalam nak berubah ni. Nabi bukan senang nak tinggalkan kampung halaman. Susah. Memang susah. Cuba kalau kita dapat surat perpindahan, pertukaran tempat kerja daripada kampung Buntal, bertukar ke mana? Ketukar ke Negeri Sembilan. Masa tu apa? Masa tu mulalah buat surat mohon penangguhan selama 2 minggu kerana masih ada urusan kerja yang belum diselesaikan. Ya ke tak selesai? Kerja sampai bila pun tak selesai. Tapi dalam tempoh 2 minggu dia datang jumpa dengan Datuk Syed Hamzah. Dia jumpa Datuk Haji Syed Hamzah. Datuk tolong Tok sokong Tok supaya batalkan perpindahan ni. Datuk pun cerita tetap batal. Itu kita. Tapi Nabi tak, Allah suruh buat. Manusia memang macam tu. Tapi bila Allah suruh, jangan kita lengah-lengahkan. Allah suruh semayang, Allah suruh jangan dengki-dengki, jangan dengki-dengki. Allah suruh jangan merongot juga.
Hari raya itu bayangkan merungut. Kenapa di Malaysia seminggu sebelum nak raya? Kenapa Malaysia hari raya hari Selasa? Indonesia Brunei hari Senin. Apa lain kan anak bulan yang kita tengok? Marah. Sekali umum raya hari Senin, marah juga. Kenapa raya Senin? Tak tahu dah mana buluh mana lemang. Kelang kabut kata. Akhirnya raya Aidil Adha seminggu sebelum dah umum dah. Bila hari Aidil Adha? Kan? Jangan mungut. Allah tak suka hamba-Nya mungut berkeluh kesah, tapi kita buat juga. Allah tak suka kita kedekut harta dunia, kedekut juga. Kan? Saja je AJK masjid tak letak minyak dekat tayar tabung tu, biar dia bunyi sampai dah tabung tu. Berubah. Ini kalau sponsor, kalau sedekah, dia terdengar ceramah tu, antara cara-cara nak berubah hidup kita, banyakkan sedekah subuh. Nabi kata, dia pun ambil nombor akaun masjid apa nama ni? Masjid Al-Muttaqin, Kampung Buntar. Bank apa? Bank Muamalat. Nombor akaun 521344 bla 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 bla. Description: doakan saya kaya. Amount RM1. Itu tak tahan lah. Amount RM1. Cubalah bagi lebih sikit. Awal bulan RM1, tengah bulan RM1. Dapat bonus RM1. Dapat keluar air citra RM1. Dapat duit tanah RM1. Cuba berubah. Dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah Ta'ala beritahu, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Lalu tabung, tengok dalam wallet kita ada 2 helai yang lagi tinggal, RM5 dengan 100. Tak apa Ustaz, saya bagi RM5 sebab saya sayang RM5 tu. 100 saya simpan, saya tak sayang sangat. Kejap lagi saya tahulah nak belanja dia macam mana. Tipu siapa ni? Kan? Jadi memang susah nak berubah, bukan satu perkara yang senang. Nabi selepas itu Nabi ikut dengan ditunjuk pandu jalan oleh Abdullah bin Uraikid yang bukan Islam pada ketika itu, menunjukkan jalan yang diikuti oleh Nabi adalah jalan yang bukan jalan biasa diikuti oleh manusia biasa. Nak menunjukkan nak berubah bukan senang. Tak pernah datang masjid, tiba-tiba nak datang malam ni, bukan senang. Tunggu orang azan dulu baru sampai. Nanti orang nampak, dia tegur kita, malu. Orang dah semayang Allahu Akbar, dia pun masuk Bismillah. Bismillah. Tak nampak sangat. Bukan senang. Bukan senang nak berubah. Ada je halangan. Kawan-kawan mengumpat, bercerita buruk pasal orang. Kita pula nak jadi baik, tegur dia. Kau tahu tak, dengar-dengar Datuk Said Hamzah, kenapa dengan Datuk Said tu? Contohlah. Contoh. Yang seorang baru sampai, dia pun cakap, tak baiklah kita cakap-cakap pasal orang ni, jangan. Macamlah kau tu baik sangat. Dah kena marah. Kan susah? Dah kena marah. Macam kau baik sangat. Elah. Apa cerita? Dia pula sambung. Tapi kalau dia kuatkan semangat dia, memang bukan senang. Macamlah kau baik sangat. Memang aku ni tak baik, tapi anggaplah ini usaha kami nak jadi baik. Contoh. Macam suami, tiba-tiba dia dengar, berlemah lembutlah terhadap isteri kamu, kerana sesungguhnya isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia. Balik itu dia lembut dia.
Assalamualaikum sayang. Bin tumbang isterinya, kena sawan bab 1, sawan babi lah, terperanjat sebab suami selama ni tak pernah lembut dengan dia, tiba-tiba lembut. Abang ni buang apa, dia kata abang ni buang tabiat apa? Bukan buang tabiat, tapi nak buang tabiat yang lama, nak ganti tabiat yang baru. I love you. Budak ni, kau pula sabar bawa tenang. Ni untuk mereka yang dah kahwin saja, tahu. Saya kadang heran tengok budak-budak muda ni. Ada sekali kita tangkap budak-budak ponteng sekolah, kita tengok mesej dia, dah WhatsApp, I love you papa. Sayang betul dia dekat ayah dia, budak perempuan ni. Tengok ada jawapan, I love you mama. Main papa mama rupanya. Teruk betul, belum kahwin dah papa mama. Mengada-ngada. Besok bila dah kahwin, bapaknya dengan maknya dia. Aduh, lemah betul lah kan? Ya. Kadang-kadang tu kita tengok bukan senang, tapi kita kena ubah jadi manusia yang lebih baik. Jadi maksud yang Nabi kata tu, yang niat dan jihad tu adalah berubah daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik, lebih baik kepada lebih baik. Tak tahu bertanya. Dulu tak semayang, sekarang semayang. Dulu semayang, tapi semayang seorang-seorang. Sekarang semayang berjemaah. Dulu semayang berjemaah, ataupun mungkin semayang tapi lewat. Sekarang semayang awal waktu. Dulu semayang berjemaah awal waktu, habis bagi salam tu balik. Tukar dah. Hijrah pula jadi lebih baik macam mana? Tunggu, zikir sama-sama, kemudian doa sama-sama. Semayang jemaah ni berapa kali ganda pahala daripada semayang seorang-seorang? Berapa kali ganda? 27. Tak ada siapa pun tak ingatlah Ustaz antara 20 ke 30, antara tu lah, tak ada pula. Semua orang tahu 27. Saya tak ingatlah, tapi atas 20 lah, tak ada. Semua jawab 27 kali ganda. Bukan 27 pahala, 27 kali ganda lebih pahalanya berbanding semayang seorang diri. Jadi datanglah ramai-ramai ke masjid macam malam ni kan, datang ramai-ramai, sebab Nabi sebut dalam majlis ilmu, sesungguhnya barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Macam tu kan ya. Kita datang tenang dalam ceramah ni, cuba tengok, tenang aja, semua hati tenang, tak ada kelang kabut pun, relax, okey kan. Saya adalah antara penceramah dalam Malaysia yang faham kehendak audiens saya. Saya tak kecil hati kalau ada sesiapa yang nak tidur, tidurlah. Sebab itulah kelebihan orang mendengar ceramah, dia boleh tidur. Penceramah tak boleh tidur. Sebab orang tengok, dia pernah tengok penceramah, maka dengan ini hijrah, tak pernah kan. Siapa nak tidur, tidurlah. Saya takkan marah, tu kenapa tidur, saya takkan buat macam tu, saya takkan buat macam tu. Tidurlah. Cuma dengan satu syarat, minta tolong sangat, kalau nak tidur jangan berdengkur. Sebab apa? Takut ganggu orang sebelah. Orang sebelah pun nak tidur juga. Jadi tidurlah sama-sama ya kan? Orang yang tidur dalam majlis ilmu pun ada pahalanya. Dalam dia tidur tu dia teringat kan, berubah daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik, lebih baik kepada lebih baik. Orang yang ingin berhijrah
Pertamanya orang yang ingin berhijrah daripada dunia jahiliahnya dulu, dia tak tahu apa-apa. Puasa tidak, apa pun tidak, dia nak berubah. Belajar, datang masjid, jumpa dengan Ustaz Hasibullah. Ustaz, boleh tak ajar saya solat Ustaz? Boleh. Apa yang kamu tahu itulah Ustaz, saya angkat takbir. Tengok orang angkat takbir macam-macam cara. Allah, dia ni guru silat dia. Ada orang tu tarik belakang, Allah, tarik belakang dulu, ke depan baru sampai. Ada Allah, lupa tarik belakang, balik semula, Allah, tarik belakang dulu. Orang ni kanan, ya Allah, orang ni buat apa? Ada orang tu pula, yang saya belajar lah, dia cakap, saya belajar angkat tu, ibu jari ni kena kat cuping telinga. Yang seorang tu pula cakap, cuping telinga. Dia pernah accident, cuping tak ada. Macam mana? Kan? Contoh, belajar. Kan? Ni tak belajar. Lepas tu nak duduk saf depan tak apa, belakang imam lah tu. Kali imam tu lupa, imam tak main lah baca ayat pendek-pendek, imam baca ayat panjang-panjang, surah panjang-panjang. Kan? Allazina amanu, Allazi imam lah, Allazi, dia minta orang bawah, orang belakang tolong. Dia dah macam ni, orang sebelah dah tolong lah, tolong. Orang siapa suruh baca panjang, dia kata dia. Ataupun bila duduk belakang imam, tiba-tiba imam didatangi angin yang tidak diundang, terkentut. Contoh, imam memfarakah, apa yang berlaku? Yang belakang kena buat apa? Ke depan, ganti imam tu. Ini tak, dia pula yang pusing belakang. Batal. Tak kata peranjat semua orang. Ya, tu sebab kena belajar. Daripada jahiliah kena belajar. Saya dulu pernah bawa ada 2 orang pakcik ni ikut saya nak pergi ke Sabah. Pakcik, jom kita solat jamak. Solat jamak ni macam mana pakcik tak pandai. Jamak ni dia ada 3. Satu jamak takdim, iaitu kita awalkan, contohnya asar dengan zuhur kita himpunkan, bawa pada waktu zuhur, diawalkan jadi jamak takdim. Kalau jamak takhir bawa pada asar, itu yang kedua. Yang ketiga jamak takyah. Jamak takyah ni sip buatlah, tak payah buat kan. Jadi bukan, itu tak ada. Yang ketiga tu makna memang berdosa je lah, macam tu je. Macam tu, dia tak tahu. Malam dia tanya, maghrib nak pendekkan berapa? Tak, maghrib kena buat penuh, tamam, penuh, tak boleh potong-potong. Isyak kita kasarkan, kita pendekkan jadi 2. Besok pagi dia tanya saya, subuh nak jamak dengan apa? Dia tanya. Tapi inilah soalan orang yang tak ada, yang tak tahu. Kadang-kadang ada orang macam di Sarawak ni, tempatnya jauh tempat Sarawak ni, Buntal, jauh sungguh daripada Pekan Kucing tu, jauh. Tu belum cerita pergi ke Matu. Saya pergi ke Matu, dah sampai dah 2 kali feri. Dan saya sangat terkejut tengok signboard tu. Tak jumpa signboard tu di Semenanjung. Awas, di sini ada buaya. Di Semenanjung mana ada signboard tu? Masa tu ada tim saya tanya, tak nampak pun buayanya. Mana bos? Aku tolak kau ke bawah, kau tahulah ada ke tidak buaya kat bawah. Saya kata, kan jauh-jauh. Jadi siapa yang dah biasa perjalanan jauh, rugilah kalau tak belajar jamak dan kasar. Ini adalah rukhsah, kemudahan yang Allah berikan
Iyalah, maknanya tak semestinya buat, ustaz kan. Memang tak semestinya buat, tapi Allah dah bagi hadiah, tak nak ambil lah kan. Berubah. Nak meminang anak ustaz, nak meminang anak ustaz, tapi belajar tak nak. Datang berebut nakkan anak ustaz dengan ustazah ni. Memang cantik anak ustaz tu, hidung terletak. Mana ada hidung tertanggal? Memang hidung terletak. Matanya bulat ibarat spotlight, keningnya bersambung, bersilang. Dahsyat. Bibirnya merekah, bak delima. Dagunya, tak macam mana dagu ni kan. Memang cantik betul. Datanglah tiga-tiga nak cuba nasib. Aku punya. Apa pula? Aku dulu, aku kena ada. Tak boleh berebut. Ustaz tu kata bertenang, sabar. Nama kamu siapa? Nama saya Ahmad Duha pakcik. Kamu baca surah Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili iza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Siap dengan makhrajnya, harkatnya, hebat dah. Kamu nama siapa? Nama kamu siapa? Nama saya Anas pakcik. Baca surah An-Nas, senyum budak tu. Qul a'udzu birabbin nas. Siap dengung sebab pendek. Budak yang nombor 3 dah berpeluh. Nama dia Yasin.
dekat KLIA. Hari tu sekali dekat kedai laksa Sarawak tu. Semalam di KLIA 2. Saya macam pernah nampak muka ni. Siapa? Datuk Adiputra kan? Saya kata bukan. Dia boleh sebut Datuk tu. Saya kata bukan, salah orang tu. Tapi saya tengok kat bilik air, tengok tang mana sama. Saya tak adalah terbawa-bawa kan, sabar aje. Tinggalkan pertabiat buruk. Kita ni dalam masyarakat ni dah datang masjid ni, buang tamak. Allah tak suka tamak-tamak. Jangan tamak, jangan sombong. Kena baik dengan semua orang. Ingat senang ke? Susah. Kadang-kadang kita sombong untuk benda-benda tak ada apa-apa. Tengok, cantik tak kopiah aku. Oh, cantik ni daripada Mekah tahu. Kita cakap kawan kita. Daripada Mekah ni. Dia bagi, jangan usik. Ini Mekah ni. Alah, bagilah aku tengok. Pegang elok-elok. Tengok, made in Taiwan. Tapi sombong dosa. Sombong belagak. Ya. Allahu Akbar. Contohnya jadi mak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam hati, sedapnya suara aku. Contoh, dalam hati. Ujub tu dosa juga. Jangan perasaan. Jangan. Buang tamak, buang sombong. Aku dulu pegawai paling besar di pejabat tu, tahu? Wah. Memang dia jawab paling besar sekali. Tiba-tiba dekat tiang masjid tu duduk je ni. Apa hal tu? Pencen. Sampai masa pencen. Saya pun dulu pernah jadi pengarah, legal advisor, pengarah undang-undang. Sampai masa ada kad pesara, tunjuk di hotel dapat 10%. Pencen. Kenapa kita nak sombong? Tak ada apa-apa, sementara. Ya. Tanyalah Datuk Syed ni dah jadi SU politik ni. Bukan senang. Ni dia dalam perjalanan keluar, kejap lagi baca surat sampai kat tangan dia. Minta tolong. Pening kepala. Nak buat macam mana? Tanggungjawab. Sampai masa YB bertukar, Asset Paul pun bertukar. Betul. Ya. Jadi ketua kaum, berapa kali tukar dah? Jadi ketua kampung, berapa kali tukar dah? Ya. Sampai masa semua pinjam-pinjaman. Jangan sombong. Lagi kita baik dengan orang, lagi orang suka dengan kita. Betul tak? Dan begitu yang ketiga, jangan dengki. Allah tak suka. Buang perasaan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruknya dalam Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki, dua-dua pakai. Ada je tak puas hati dengan orang. Ada je tak puas hati dengan AJK Masjid Al-Muttaqin. Duit banyak, program tak ada. Program si ada. Jawab balik dengan dia, program banyak, kau yang tak ada. Mempertikaikan saja, kan? Jangan dengki-dengki. Dan begitu juga cara nak berubah. Pertamanya, matlamat mestilah jelas. Kenapa kita nak berubah? Tu sebab tadi Datuk pun dah explain. Kenapa masjid ni nak dibina baru kan? Kenapa? Adalah sebab-sebab dia. Reason dia. Oh begitu, faham dah. Kan? Kemudian apa? Yang keduanya adalah melazimi taubat. Lazimkan diri kita minta ampun dengan Allah. Sebab Nabi sebut sungguhnya manusia itu berdosa, dan sebaik-baik manusia berdosa adalah bertaubat kepada Allah. Kemudian berdoalah banyak-banyak pada Allah, biar Allah bagi kekuatan pada kita supaya terus istiqamah di jalan Allah. Kadang-kadang nak berubah satu hal, nak maintain, nak kekal berada dalam keadaan yang baik itu bukan senang. Dan begitu juga, mulakanlah dengan perubahan yang ringan-ringan, kan? Belajar sedikit demi sedikit,
mudah-mudahan ia lebih mudah menyerap di dalam diri kita. Pilih persekitaran yang sama dengan misi untuk berubah. Contoh, ingat nak jadi baik, jadi datanglah masjid. Itu persekitaran yang baik. Ada orang cakap, pergi masjid belum tentu baik. Betul juga cakap dia. Tapi jawapan yang paling tepat, memang betul pergi masjid tidak semestinya baik, tapi ada harapan jadi baik. Pergi kelab malam belum tentu lagi tak baik. Betul juga. Tapi belum pernah lagi kita dengar di kelab-kelab malam tiba-tiba berhenti isyak. Belum pernah berlaku lagi macam tu. Ya? Seperti mana yang Rasulullah SAW pernah bersabda, perbandingan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang tukang besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau kau akan membeli minyak wangi darinya, dan kalau tidak pun engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan tukang besi mungkin percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita nak berubah tu, berubahlah dengan perubahan yang sesuai. Nak buat perubahan, sesuailah dengan, bercampurlah dengan suasana dan misi persekitaran yang sama dengan apa yang ingin kita capai. Kemudian jaga solat dan ingat Allah. Ingat Allah banyak-banyak. Liman kana narjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Dan begitu juga bersyukur kita pada setiap proses kita. Bersyukur macam mana? Contohnya, alhamdulillah aku dah tahu solat. Mudah-mudahan lepas ni aku dapat istiqamah dalam solat aku. Disyukur. Lepas tu belajar pula mengaji. Belajar mengaji pula, alhamdulillah aku dah kenal huruf. Alhamdulillah aku dah tahu dah mana baris atas, mana baris bawah. Aku tahu dah mana panjang, mana pendek. Aku tahu dah hukum-hukum mat-mat ni semua aku dah tahu dah. Oh macam ni mat lazim, oh macam ni mat arid disukun, oh macam ni mat jaiz munfasil, oh macam ni. Maka belajar semua. Kan? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anak sotong si anak rusa, ikan todak menyerang kota. Istiqamah dan usaha kenalah ada. Kalau tidak, tak berjaya kita. Buah pinang di atas meja, diambil budak pergi ke kota. Ya? Kalau istiqamah pasti berjaya, kalau tidak susahlah nak mencapainya. Anak Bengali si anak Cina duduk bersama di pohon sena. Janganlah kita sambil lewa. Konsisten istiqamah tentu berjaya. Kalau guru-guru pesan, ikut. Pokok sena tepi sempadan, anak rusa menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petul guru. Mana yang guru ajar, ingat. Mana yang imam pesan-pesan tu, guru-guru pesan tu, buat. Datang dari padang keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam manalah ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang. Buat, belajar. Kenapa kena belajar? Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Adik-adik pun sama. Adik-adik kena belajar. Belajar ilmu dunia, belajar ilmu akhirat. Saya tak nak belajar lah Ustaz, saya nak jadi YouTuber. Ramai yang jawab macam tu. Jadi YouTuber, tapi kalau bodoh melantun-lantun buat apa? Jangan jadi orang nak jadi YouTuber adik-adik, tapi kontennya semua membodohkan diri sendiri. Jangan. Jaga. Dengar cakap guru, buat betul-betul. Ada satu pantun lama, orang-orang lama mesti tahu pantun. Berburu ke padang datar, dapat rusa berbelang kaki. Mana ada orang berburu kat padang?
padang datar pula tu, takkan tak nampak apa binatang ada atas tu. Dapat rusa berbelang kaki. Mana ada rusa berbelang kaki? Itu bukan rusa, itu belalang. Tapi maksud pantun tu, kalau berguru ke palang aja. Kalau berguru ke palang aja, makna tak berguru betul-betul. Ibarat bunga kembang tak jadi. Jadi nak kata bunga tak kembang. Tapi kalau nak kata batang ada, kelopak tu macam bunga. Tak tahulah jadi apa. Jadi belajar kaji-kaji. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apapun penghijrahan menuntut perjuangan, penghijrahan menuntut pengorbanan. Bukan senang nak berhenti merokok. Kan dah mula dah pasal rokok, dia kata. Bukan senang, perjuangan nak berhenti merokok. Ya? Tapi kita berubah sebab apa? Sebab nak jadi manusia yang lebih baik. Mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya faham keresahan tu dengan cara beralih-alih tempat duduk tu, saya faham. Kejap lurus kaki, kejap tegak, kejap pusing, kejap sini. Dia tunggu Samsul debat pandang dia baru dia pusing tu, tak tahan tu. Kan? Makna nak tunjuk betapa penatnya. Tak apa, jangan risau. Saya sangat memahami kehendak audiens saya, jangan risau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik anda semua menyebut rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya.